Selamat sejahtera semua. Hari ini kita sambung bab 4 vektor lesson 3 matematik tambahan tingkatan 5. Baiklah, kita belajar 4.3 vektor dalam Sarta Cartesian. Vektor dalam Sarta Cartesian maksudnya kita ada vektor kita dilukis dalam paksi X dan paksi Y. So kita nak ungkapkan vektor kita dalam bentuk xi tambah yj ataupun ditulis dalam bentuk matrix ataupun bentuk vektor lajur x, y. So apa dimasukkan dengan vektor I ini adalah, ini vektor I dia ialah vektor mengufuk ataupun vektor satu unit ke arah positif paksi X, dia arah positif. Dan vektor I ini adalah vektor yang memberi magnitude satu unit ke arah positif paksi Y. So dia adalah arah positif ya. Kita lihat vektor AB. AB ini, kalau kita tengok vektor AB ini, kita boleh buat satu segitiga. Cara yang paling mudah, kita bentukkan satu segitiga. Kita cari berapakah jarak mengufuk dia dan jarak mencangcang dia. Dan kita boleh tulis dalam bentuk xi tambah yj. Okey, mari kita tengok AB. AB dibentuk oleh AC tambah CB. So mula cari AC dulu. AC adalah yang mengufuk. So kita ada 1, 2, 3. 3 unit ke arah positif paksi X. So 3I. CB adalah 4 unit. 1, 2, 3, 4 unit ke arah positif paksi Y. So kita ada 4J. So AB kita boleh kata vektor bagi AB ialah 3I tambah 4J. 3I tambah 4J. Okey, itu cara kita nak tulis dalam bentuk xi dan tambah yj. Okey. Yang kedua, bentuk kedua ialah dalam bentuk matrix xy ataupun kita namakan dia vektor lajur. Vektor lajur ni kita tak ada I dan J, tetapi kita dah maklum x ini adalah nilai pada paksi X, y ini adalah nilai pada paksi Y. Dan vektor unit bagi I ini adalah 1, 0, di mana 1 unit ke arah positif X dan 0 seperti ada pergerakan ke arah paksi Y. Dan J adalah 0 untuk nilai X dan Y dia adalah 1 unit ke atas positif paksi Y. Kita lihat contoh 1. Contoh 1 kita ada 4 vektor B, C, D, E, di mana soalan minta tuliskan dalam bentuk xi tambah yj ataupun dalam bentuk vektor lajur. Okey, mula kita buat dengan bentuk vektor lajur dulu. So vektor lajur ini adalah vektor B dia. So cara yang paling mudah kita bentukkan, cuba bentukkan satu segitiga. Kamu akan jumpa berapa bilangan peta ataupun bilangan unit yang mengufuk dan berapa unit yang menegak ataupun mencangcang. So di sini kita kira sebab anak panah tunjuk macam ni, so kita mula dari hujung sini dan kira peta ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke arah negatif paksi X, so kita ada negatif 5, dan kemudian 1, 2 ke unit ke arah positif paksi Y, so kita ada 2 positif. Dan kalau kita nak tukar dalam bentuk vektor unit, kita dapat negatif 5I tambah 2J. Begitu juga bagi vektor C, ya, mencangcang ke arah positif paksi Y saja, so kita ada 0, 3 ataupun C sama dengan 3J. Untuk T pula kita ada satu petak ataupun satu unit ya dari kanan, iaitu menuju ke arah negatif paksi X, so kita ada negatif 1. Dan kalau dia turun ke bawah menuju ke arah negatif paksi Y, kita ada negatif 4 untuk Y. So negatif 1, negatif 4 adalah vektor lajur dia. Dan kalau kita nak tukarkan dia dalam bentuk vektor unit, kita ada negatif I tolak 4J. So 1 tu tak payah tulis, kita tulis negatif I sahaja. Dan last sekali kita ada E sama dengan negatif 5 sebab ada 1, 2, 3, 4, 5 peta ataupun 5 unit ke arah negatif paksi X. So kita ada negatif 5 dan 0 untuk Y, dan begitu juga kita tukar dalam bentuk E sama dengan negatif 5I. So itu cara penulisannya. Okay, contoh kedua diberi koordinat. So kalau kita ada koordinat A 34, B negatif 33, C 0 negatif 3 dan O adalah asalan, ungkapkan OA, OB dan OC ya, vektor mereka dalam bentuk macam ni. A vektor lajur dan B vektor xi campur yj. So mula-mula cikgu nak tunjukkan koordinat ini dalam bentuk
Sata Cutters. Dalam Sata Cutters ni, kalau kita labelkan sudut itu, kita akan nampak jelas ya. Ini adalah titik A 34, di mana X yang 3, Y dia 4. Ini adalah titik P dia negatif 3, 3 dan O dia, C dia kosong negatif 3. So nak tahu OA, maksudnya dari O ke A. So kita boleh bentuk segitiga. Jelas dilihat bahawa koordinat dia XY itu adalah mewakili ya, mewakili dia punya nilai XY dalam vektor laju. So kita terus ambil 1, 2, 3 ke kanan ataupun ke arah positif paksi X. So ada 3 dan naik atas 4 positif Y. So 3, 4. Sebenarnya kita ambil daripada koordinat A34 sebab benda ni berlaku dengan asalan ya, dia bermula dengan asalan O. Kalau OB pula dia bermula dengan asalan O menuju ke B. Jadi kita boleh baca terus dia punya koordinat negatif 3 untuk X dan 3 untuk Y. Dan begitu juga bagi OC sebab dia mula dari asalan O ke C. So ada kosong dan negatif 3. Tukarkan bentuk vektor lajur kepada bentuk vektor unit. Kita akan dapat seperti yang ditunjuk dalam slide. Kemudian kita nak menentukan magnitude sesuatu vektor. Magnitude sesuatu vektor boleh ditunjuk dengan cara seperti di bawah. Okey, katakan PQ ni adalah satu vektor AB. So kita tahu ini adalah AI dan ini adalah BJ. Okey. Dan kita sudah sedia maklum magnitude bagi satu I ni, sebab I adalah unit, satu unit kan. Jadi unit dia ataupun magnitude dia adalah sama dengan magnitude J, iaitu 1 sahaja. Sekiranya kita ada AI, maksudnya A tu kena darab dengan 1, kita dapat nilainya A. Dan BJ, kita akan dapat B. Okey, so untuk tengah menggunakan teorem Pythagoras, okey, sebagai segitiga bersudut tepat, kita akan jelas dilihat bahagian PR ini adalah A dan QR ini ataupun RQ ini adalah B. So nak carikan magnitude ataupun panjang PQ, sebenarnya kita guna cara teorem Pythagoras, iaitu C kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2 A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ya, itu sebabnya kita dapat keluarkan bersamaan ataupun mencarikan magnitude bagi PQ. Hanya bezanya sekarang ialah di sini kita tulis magnitude bagi PQ. Vektor PQ kita tulis dalam modulus vektor PQ. Cara tulisnya adalah berbeza sedikit sahaja. Cara pengiraan adalah sama. Mari kita tengok contoh bagaimana. Nah, contoh di sini kita ada CD, vektor CD dengan negatif 3I tambah 4J. Sama ni X dengan Y lah. So nak cari magnitude-nya, okey, ambil nilai X dia, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, 4 kuasa 2, kita kira kita dapat 5 unit. Ataupun kita ada dalam bentuk vektor U, vektor lajur 5, 7, sama, ini adalah X dia, yang mengufuk 5, yang mendekat 7. So apa maksud dia untuk magnitude bagi vektor U? Ialah kita cari panjang hipotenus dia ataupun kita guna rumus teorem Pythagoras. Punca kuasa 2, 5 kuasa 2 campur 7 kuasa 2, kita dapat punca kuasa 2, 74 unit. So di sini kita boleh buat rumus untuk mencarikan magnitude sesuatu vektor. Kita boleh guna teorem Pythagoras ya. Okey, kita teruskan dengan 4.3.3 di mana kita nak menentukan vektor unit dalam arah vektor yang diberikan. Apa yang dimaksudkan vektor unit dalam arah vektor? So katakan vektor A ni ya adalah 12I tambah 5J. 12I maksudnya 12 unit lah, letak kecil ni ke arah positif X dan 5 ke arah positif Y. So 12I tambah 5J dan magnitude dia kita tahu ni 12, ini 5. So kalau teorem Pythagoras kita dapat ni panjang dia ataupun magnitude A dia adalah 13. So cari vektor unit dalam arah A. Dia nak cari vektor unit dalam arah A ni, vektor dia. So kita nak tahu vektor unit dia, kita ditulis dalam bentuk macam ni. Okey, ada anak panah di atas vektor A itu. Dan pengiraan dia ataupun rumus yang kita pakai ialah ambil vektor dia, ambil vektor A dibahagi dengan magnitude dia. Ambil vektor A dibahagi dengan magnitude-nya. Kalau kita sudah cari magnitude-nya 13, so kita ambil vektornya 12I tambah 5J bahagi dengan 13. Ini hasilnya 13.
So kita kembangkan, ya, kembangkan dia, kita dapat 12/13 untuk I dan tambah 5/13 untuk J. Faham ya? So rumus yang kita guna di sini untuk mencari vektor unit dalam arah vektor yang diberi adalah ambil vektor dia dibahagi dengan magnitude vektor tersebut. Okay, contoh di sini vektor unit dalam arah P dengan negatif 4I tolak 6J. So nak tahu vektor unit dia bagi arah vektor P ni, so kita kena tahu apakah magnitude dia. Magnitude-nya kita guna teorem Pythagoras, ambil X dia kuasa 2. Okay, tambah dengan negatif 6 kuasa 2, Y dia kuasa 2. Dan punca kuasa 2 kan, jawapan dia kita dapat ringkasan 2 punca kuasa 13. Okay, so biasa kita akan kekalkan jawapan dalam bentuk nombor. Jarang kita guna nombor perpuluhan sebab dia adalah nombor perpuluhan tak terhingga. So kita ringkaskan, kita buat nak cari vektor unit dalam arah P. So anak panah di atas P, so sama dengan vektor tersebut, ini vektor tersebut bahagi, kita boleh buat bahagi dengan 2 punca kuasa 2, 13. Dan kita ringkaskan, kita akan dapat negatif 2 per punca kuasa 13I tolak 3 per punca kuasa 13J. So itu adalah vektor unit dalam arah P.